Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian dari seluruh Malaysia. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita sehinggalah ke penghujung bulan Syaban. Tak lama lagi kita nak sambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah selamat dan berkat kita, serta Allah memberikan kita istiqamah untuk belajar dan juga menadah ilmu seperti yang kita buat sekarang, siang dan malam itu. Dan hari ini kita masih bersiaran di bawah pokok bunga Tanjung. Mudah-mudahan kita dapat sambung pengajian kita yang terhenti semalam pada babnya kedua. Dan rakan-rakan sekalian, sekarang ini saya minta maaf tak dapat nak ikut jadual seperti biasa. Ini berikutan liputan ataupun line kita di kawasan Bandar Baru Bangi ini tidaklah semaju dan selaju Kuala Berang Hulu Terengganu. Atas dasar itu, mana-mana ada peluang line-nya sesuai, teruslah kita berkuliah. Mudah-mudahan Allah beri rezeki untuk kita belajar, ya, mudah-mudahan. Dan pukul 5 karang pun, sebagaimana yang telah kita war-war di Facebook kita akan bersiaran sekali lagi. Tetapi Cikgu Din, rakan-rakan, Lia, Abang Hasling Kota Tinggi, andai kata pukul 5 nanti line pun tak berapa nak lancar, maafkanlah, ya. Kita hanya rancang, Tuhanlah menentukan bahagian kita masing-masing, insya-Allah. Terima kasih Siti Fatimah. Betul lagi 8 hari kita nak puasa. Begitu juga Rusmini, terima kasih daripada Kuala Kangsar. Tak lupa Suhaimi Maknoh, terima kasih Mi. Rakan-rakan kita, begitu Syariah Zaitun, terima kasih. Kak Azia, Hasan Rifai, Ustaz Khairul Abbas, sahabat saya, Ketua Kumpulan Sorakan Pasukan Sukan Masmat, Kak Nur Saadah Azam, adik Ifah saya, begitu juga Kak Na, Kak Maira Sofia, Kak Na saya, Cikgu Mazuki, cikgu besar kita. Abang Din daripada Johor, maaf Abang Din, baru dapat maklumat mertua meninggal, didoakan dalam rahmat berkat. Damang Sara Damai, Kak Cik Ramalah, terima kasih. Begitu juga Ustazah Nur Hazlina, Muhammad Safwan, Kak Farah, Sally, Abang Izam saya, Zulkifli Abu Mansur, Abang Nas, adik Jia Halim, Afif Abdul Majid, rakan-rakan sekalian. Hari ini kita nak sambung sementara line kita tengah lancar, iaitulah bab ketiga daripada buku ini. Bab ketiga daripada buku kita ini, benarkah Nabi Isa disalib, ya? Benarkah Nabi Isa disalib? Dan kita dah sebut tentang review ringan buku ini. Ada 3 bab. Pertama, iaitulah dosa warisan. Kita dah sentuh dah semalam. Iaitulah satu dosa yang dibuat oleh Adam, tetapi dipercayai oleh kawan-kawan Kristian kita, Allah tak ampun. Maka dosa itu diwariskan kepada generasinya manusia. Seperti kita ni ada dosa warisan menurut Kristian, satu. Dan bab kedua semalam kita sebut penyaliban. Ya, penyaliban. Isa datang 2000 tahun yang lalu, ditangkap lalu disalib. Sebenarnya disalib tu tak lain tak bukan kerana nak menebus dosa warisan. Nak tebus dosa warisan. Ya, saudara Alwi, memang kita janji pukul 5, tetapi saya dah type di Telegram kita tu, kalau ada peluang pukul 3, kita akan berkuliah pukul 3 kerana line tak menentu di Bandar Baru Bangi. Kita punya siaran, liputan, rangkaian tak berapa menentu. So pukul 5 karang anggaplah masih ada juga, bergantung pada line. Ni sebagai kelas ekstra, kelas tambahan saja. Ya. Kita dah sebut bab kedua itu. Iaitulah penyaliban. Bagaimana Isa disalib. Disebut dalam 4 gospel dalam Bible orang Kristian. Kebetulan seperti yang saya sebut semalam, nak bawa Bible. Ni Bible Arab. Ini Bible-nya Arab. Dipanggil Al-Kitabul Muqaddas. Al-Kitabul Muqaddas.
Ya. Barangkali kita nak kenal. Ini Bible Arabnya. Ya. Dan ini pula Bible-nya Melayu. Bible Melayu. Bible Melayu. Tertulis Alkitab Berita Baik. Alkitab Berita Baik. Kita buka dalamnya. Caranya. Kita buka sekejap ya. Sekejap. Sekejap. Bible Melayu. Antaranya. Kita buka ni. Alkitab Berita Baik. Alkitab Berita Baik. Semuanya disebut tentang Allah, Nabi-Nabi, sebagainya lah di dalam karya-karya seperti ini sebut. Jadi sekarang kita dah dapat tengok apa dia Bible Melayu, bagaimana rupa Bible Arab. Bible Arab. Alkitabul Muqaddas. Baik. Dan kalau yang bahasa Inggeris, sahabat-sahabat semua dah pun biasa tengok. Ya, biasa tengok. Di hotel, buka laci ada Holy Bible, sebagainya. Okey, kita dah cerita semalam. Bagaimana subhanallah, tentang bab pertama, iaitulah dosa warisan. Kita dah terang definisinya. Begitu juga kita dah cerita juga sikit berkenaan dengan bab kedua, penyaliban, ya, crucified for our sin and died for our sin for 3 days and 3 nights. Munderenal mundere yareva dry taga unnach trinui tridien. 3 hari 3 malam itu pada hari Jumaat. Itu yang dia sebut yang dia sebut Good Friday. Dia sebut Good Friday. Terima kasih Wan daripada Perak, jauh Wan. Anak murid saya ada Bible kecil sikit, minat dari sekolah nak belajar perbandingan agama. Semua cikgu pandang serong. Ya, pada saya mungkin bila ilmu ini kurang pendedahan, tu yang kita ambil inisiatif Wan, ya, untuk baca juga walaupun buku nipis-nipis sebagai mukaddimah, nak memperkenalkan ilmu ini kepada kawan-kawan dengan harapan kita dapat sedar ilmu Allah terlalu luas. Ilmu Allah terlalu luas sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bila ditanya oleh orang, apa ditanya tentangnya ilmu, tentangnya nilai-nilai keilmuan. Apa jawab Sayyidina Ali? Ilmu Allah ni terlalu luas. Ia terkandung dalam 2 kalimah. Cuba dengar tu. Ilmu Allah terlalu luas. Ia terkandung dalam 2 kalimah. Iaitulah wallah a'lam. Wallahu a'lam. Allah saja maha tahu. Cuba tengok. Terima kasih Man. Tak apa Man, tak terlewat Man. Sebenarnya kita dah war-war pukul 5 karang. InsyaAllah ada kelas kita pukul 5 karang. Tapi bergantung kepada lain. Cuma saya sebut dalam Telegram sahabat ilmu Datuk Rashidi tadi. Dalam Telegram kita cuba baca. Saya mencadangkan pukul 3 ni kalau ada lain saya nak cuba-cuba. Nak cuba-cuba manfaatkan waktu yang ada ni dengan majlis ilmu. Dengan kehendak Allah ada lain. Kami di Bandar Baru Bangi ni lainnya tidak selaju dan secanggih Kuala Berang, Ulu Terengganu. Itu yang saya sebut tadi Cikgu Din, ya. Kak La saya, ya. Terima kasih Cik Rakia. Ni yang kita nak cuba dedahkan tentang ilmu Allah sangat luas. Dan juga seni kita nak berdakwah. Nak berdakwah fiqh, kita alim, kita belajar 4 mazhab kah. Waktu yang sama dada kita lapang untuk menerima pandangan yang berbeza. Yang selama mana kalau satu persoalan itu diterima untuk kita berkhilaf. Contoh dalam puasa. Semalam anjuran Persekutuan Pengakap Malaysia.
Ada soalan yang kita terima, tu yang semalam rakan-rakan tengok macam mana Datuk Ustaz pakai uniform pengakap anak serigala ni. Betul lah. Semalam kuliah ilmu kita memahami puasa dibawa oleh Persekutuan Pengakap Malaysia. Dan saya pun masih berpengakap sampai sekarang. Sampai sekarang. Anak serigala lagi ni. Okey, baik. So, kita belajar fiqh. Ada tempat-tempat yang boleh berlapang dada, ya, berlapang dada. Soal seperti niat, nak niat tiap-tiap malam kah ataupun niat sekali sebulan, seperti yang diihtiyatkan kepada mazhab Maliki itu. Mazhab Maliki itu. Tu yang bila kita tengok pandangan mazhab, pandangan ahli fiqh dan lainnya, kita dapat rasa apa ni, ya Allah luasnya ilmu. Itulah yang kita cuba orang kata asahkan satu perasaan supaya timbul dari hati kita, Cikgu Din. Apa dia? Adik Dr. Mariam Safiah saya. Apa dia? Supaya kita dapat rasa bahawa kita kurang ilmu, ilmu Allah sangat luas. Antaranya inilah ilmu perbandingan agama, seni. Bagaimana nak berdakwah dengan faham akidah orang lain. Supaya mudah kita nak menyampaikan dan berdakwah kepadanya. Muhammad. Maaf. Sekejap. Tu dia. Ucap salam dulu pada kawan-kawan wali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga sihat semua. Dan kata selamat menyambut Ramadan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ya, baik. Terima kasih. Okey, Muhammad Walik ngajar dulu. Okey, terima kasih Muhammad. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, ini yang sedang kita buat. Nak memperkenalkan muqaddimah pengenalan ilmu perbandingan agama. So, buku ini yang telah kita belajar 2 kali dah, ya. Ini adalah kuliah terakhir. Kuliah terakhir untuk subjek buku ini. Tetapi petang sekarang kita review lagi. Bagi kawan-kawan yang tak sempat sedar. Buku 3 tiba-tiba ada. Yang kita sebut sekarang pukulnya 5 sekarang, insya-Allah, bergantung keadaan line kami. Tu kami minta ampun, minta maaf sahabat-sahabat sekalian, line kami di sini, ya Allah, line-nya tak berapa nak lancar. Ni ada kesempatan kita terus rebut. Okey. Bab ketiga ini ialah kita nak belajar tentang apa? Tentang Trinity. The Holy Trinity. Makna kawan-kawan Kristian kita percaya Tuhan ini satu. Cuma dalam 3 kepribadian. Disebut juga dengan istilah 3 oknum. 3 oknum. Abaikan perkataan itu. Tak payah hafal pun terminologi ini. Saya akan cuba terang dengan mudah dengan kehendak Allah. Maknanya Trinity ni mereka percaya bahawa Tuhan ni satu tapi dalam 3 kepribadian. 3 dalam 1. Walaupun satu saja ada 3 oknum, 3 kepribadian. Contohnya pertama bila sebut 3 dalam 1, Bapanya, yakni Tuhan, Allah lah. Dipanggil Bapa di syurga. Dalam Bible Melayu kita ni, Bapa di syurga. Ataupun dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa orang Kuala Berang, Father in heaven. Tu dia Cikgu Din, ya. Father in heaven. Bapa dalam syurga. Satu. Kedua, dalam Trinity ni juga yang nombor 2, anak Tuhan. Mana Tuhan ada anak, ya. Tuhan satu, kemudian anaknya. Atau disebut oleh orang Terengganu lama, Son of God. Father in heaven, Tuhan Bapa. Son is God. Maksudnya anak Tuhan. Son of God, anak Tuhan. Dan ketiga ialah Holy Spirit. Ruh Al-Quddus. Holy Spirit, Ruh yang kudus. Inilah yang difahami oleh kawan-kawan Kristian kita. Bila mereka nak ajak kita berakidah dengan akidah mereka akan kata Tuhan bukan satu. Seperti yang orang Islam percaya Allah. Tapi Tuhan ni satu dalam 3 kepribadian. Tuhan ini satu dalam 3 kepribadian. Father in heaven is God, Son is God, and Holy Spirit is God,
but they are not three God, one God. Okey, boleh faham ya? Boleh faham tu. Cakap bahasa Inggeris bawa pokok bunga Tanjung ni. Okey, sekarang dah boleh faham syariah. Begitu juga Syekh Abbas Syahrizal, alhamdulillah. Ustaz Abbas Syahrizal, syah kita khatam dah buku ni tuan, bertalaki dengan saya seorang sama seorang. Talaki dengan saya seorang sama seorang. Di sinilah di pondok dekat pokok bunga Tanjung ni. Nanti orang-orang Johor boleh refer kepada Abbas Syahrizal tu. Okey, baik. Ini maksud Trinity. Tuhan itu 3 dalam 1. Tuhan tak banyak satu saja, tapi dalam 3. Dalam 3 kepribadian. Father, Son and Holy Spirit. Bapa, Anak dan juga Ruhul Kudus. Okey, bila kita dah tahu itu kepercayaan mereka dalam berakidah. Dalam berakidah, saya berharap kawan-kawan Kristian masuk tengok. Sebab itu saya kata share. Share sebanyak-banyaknya. Dalam siri pertama dahulu ada satu penganut Kristian, kenalan kita dalam agama Kristian masuk, beri respon. Kita dah jawab responnya. So, saya berharap share supaya kawan-kawan Kristian masuk. Bohok Kuala Berang, yang agama Kristian din, Cikgu Ding, Bohok Kuala Berang, Kedah Sukang tu dah masuk Kristian sekeluarga, biar dengar. Bahkan sempat saya bercakap dengan beliau sewaktu saya pulang bercuti ke kampung dan dapat beberapa maklumat pada kawan-kawan main badminton juga. Katanya kuat sangat Bohok ni ajar Kristian kepada kawan-kawan Islam, budak-budak muda. So saya bercakap dengan dia. Ketika itu nak raya haji. Apa saya kata? Kami nak raya haji dah hok. Dah mumpung ni cakap Kuala Berang ni, mumpung awak pun hok, patut sambut juga raya haji ni. Dia kata sebab apa? Sebab dalam Bible kamu ada cerita tentang Ibrahim korbankan anaknya di Gunung Moria. Di Gunung Moria. Seperti disebut dalam the book of Genesis chapter 22 verse 2. Ada disebut begini ya. Wahai Abram, nama lama bagi Ibrahim. Wahai Abram, pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal, iaitu Ishak. Di sana ada sebuah gunung akan aku tunjukkan kepada kamu, iaitulah Gunung Moria. Disitulah kamu persembahkan anakmu untuk menyenangkan hatiku. Tengok tuan, word by word tu saya baca daripada Bible. Cuma yang saya nak beritahu apa dia? Kalau kita tak belajar ilmu ini, asaskah, mukaddimah atau kita tak kenal, boleh kita bercakap begitu? Boleh kita berdakwah begitu? Tu saya kata ini satu kepentingan untuk belajar ilmu seperti ini. Walaupun tak jadi fardu ain, sebab ada sekelompok ilmuwan ataupun umat Islam yang Allah Ta'ala beri faham ilmu seperti ini, tetapi barangkali di masa akan datang mungkin menjadi fardu ain dah. Kerana sudah tak ada lagi orang yang mampu bercakap ataupun mengenali akidah mereka. Dan semuanya ditunjuk oleh sirah Nabi SAW. Kita dah belajar sirah kat Maznah, Cikgu Din, Abang Haslin, Abang Izam, Abang Din daripada Johor Bahru, rakan-rakan semua sekali. Kita dah belajar dah sirah sampai habis dah. Walaupun hanya disentuh secara umum 27 siri itu. Ramai sahabat-sahabat jemaah saya pun mesej secara private. Terima kasih tu kerana khatamkan sirah. Baru kami nampak gambaran apa berlaku pada Nabi waktu muda, apa berlaku waktu Nabi sekian hijrah. Ya, ni nak beritahu bahawa ilmu ni adalah satu perkara yang mustahak dan penting. Hargailah ilmu walaupun sepatah. Walaupun daripada orang yang kita lihat tak ada kemahiran lain, dia cuma ada satu kemahiran saja. Itulah sekian ilmunya. Kita hargai. Cikgu Din, saya bukan orang pandai Abang Din. Kak Maznah, saya bukan orang pandai. Apa yang saya tahu, saya suka sahabat-sahabat tahu. Suka sahabat-sahabat tahu. Kerana hakikatnya ilmu ini dari Allah. Ilmu ini dari Allah. Sewaktu pulang daripada belajar dulu, ya, pulang ke Malaysia daripada belajar dahulu, saya mendengar ada satu orang yang mahir dalam ilmu ini di negeri Terengganu Darul Iman, negeri saya lah. Namanya Yang Mulia Engku Ahmad Fauzi Al-Aidarus bin Yang Mulia Engku Muhsin Al-Aidarus. Beliau menetap di Kuala Terengganu di cabang 3.
Bila saya dengar Pak Engku ni satu orang alim besar dalam bidang ini, maka saya datang jumpa dengan beliau, ajarlah saya tentang Taurat, tentangnya Bible, tentang Old Testament and New Testament. Maka dia tanya, Ustaz, daripada kuliah apa? Saya kuliah Al-Quran. Okey Ustaz, kita deal sikit. Ustaz ajar saya Al-Quran, saya ajar Ustaz ajar Ustaz ilmu ini. Tengok tuan ya, kita kongsi ilmu. Dan Cikgu Din minta maaf, benar kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu tidak akan dapat melainkan dengan antara jalannya bersungguh-sungguh. Kita baru lain jadi macam ni, lemah dah semangat, jangan. Jangan. Maknanya kena bersungguh-sungguh. Saya sampai tidur rumah Engku Ahmad Fauzi. Yalah, waktu tu bujang. Kemudian di dalam rumahnya itu, ya Allah, hanya ada lorong-lorong saja untuk berjalan, dipenuhi buku. Tengok bagaimana guru kita, ilmuwan yang kita kenal, mencintai ilmu, mencintai ulama. Sehingga kan dapatlah ilmu itu kepada kita. Sewaktu itu saya satu-satunya orang yang menuntut dengan beliau. Sehingga kini Yang Mulia Engku Ahmad Fauzi bila bertemu dengan saya masih menyebut perkara yang sama. Ustazlah murid pertama saya. Dan sekarang sudah pun diambil manfaat oleh ribuan orang di Malaysia kealimannya dalam bidang ini. Baik, jadi kena bersungguh-sungguh. So, antara tanda nak bersungguh-sungguh, tahan ujian supaya kalau lain bermasalah sikit tak lemah ujian. Okey. So sebab itu ya, Nur Zura, Kak Rabi'atun saya dan abang di rumah, tak lain tak bukan belajar kena bersungguh-sungguh. Nak pujuk macam mana lagi jemaah, suruh bersungguh-sungguh belajar. Barangkali kena pujuk dengan baik-baik, dengan bahasa yang lembut kok. Baiklah saya sebut ya. Kena bersungguh-sungguh nak belajar ini. Dan janganlah cepat putus asa. Pujuk sampai bersyair Cikgu Din. Nak suruh belajar sungguh. Belajar bersungguh. Okey, baik. Tu ramai yang buat ikon ketawa tu. Mana mereka rasa seronok ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey. Ni kita dah belajar 2 bab secara ringan saja. Kita nak masuk bab terakhir, iaitulah Tuhan 3 dalam 1 mengikut kepercayaan orang-orang Kristian itu. Apa dia? Apa mereka percaya? Pertama saudara Hamid saya, saudari Effie saya, pertama ialah dia percaya Allah itu Tuhan. Satu. Kedua dia percaya Tuhan tu ada anak, yang anaknya Tuhan juga. Kalau ayahnya Tuhan, takkan anaknya bukan Tuhan, tentu Tuhan. Siapa? Nabi Isa. Dua. Ketiga ialah Ruhul Qudus. Yang disebut Holy Spirit. Terima kasih Umi daripada Kota Kemuning Mi. Terima kasih Mi. Kena istiqamah. Betul Mi. Istiqamah. Saya selalu beranggapan, dan saya yakin sahabat-sahabat sekalian pun beranggapan, kita bukan guru. Kita pelajar sampai mati. Ada yang mesej pada saya, terima kasih Tuan Guru kerana mengajar sirah sampai khatam kami. Saya kata, Tuhan, saya bukan Tuan Guru. Saya adalah orang berkhidmat kepada agama Islam, memperkenalkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan saya pelajar sampai mati. Kita letak gitu maliman, mutuligat, semak dalam hati, nak belajar sampai mati. Saya bukan guru, saya pelajar sahaja. InsyaAllah ilmu akan turun dengan rahmat Allah kepada kita. Kerana kata hukama, ilmu ini seperti air. Ia tidak akan pergi tempat tinggi, dia mengalir deras di tempat yang rendah. Siapa rendah diri, Allah Ta'ala beri ilmu mudah-mudahan.
Bila Allah beri ilmu, kita kena ingat satu benda, berdoa, ya Allah, ilmu telah Engkau beri, berilah kami istiqamah beramal. Istiqamah beramal. Itu dia ya. Itu dia ya. Baik. So, kepercayaan orang Kristian ini, saudari Rusmini saya, Wan saya, ya. Apa dia? Father in heaven is God, yakni Allah tu Tuhan. Son is God, anak Tuhan. Nabi Isa itu Tuhan juga. Dan Holy Spirit, Ruhul Qudus. Kalau tengok dalam Bible Arab ya, kalau tengok dalam Bible Arab ini ya, yang saya dah sebut tunjuk tadi, Bible Arab ini, kita buka muka surat mula-mula sekali Cikgu Din. Kita buka muka surat mula-mula sekali Cikgu Din. Abang Izam, kebetulan kita buka. Abang Izam kenal tak tanda tangan siapa ni Abang Izam daripada Johor? Mesti kenal ni. Mesti kenal. Mesti kenal Sultanah Johor kita. Raja Zaris Sofia kita. Sultanah kita sekarang. Ni beliau tanda tangan pada Bible ini sewaktu beliau sewaktu baginda menitahkan saya untuk menyampaikan kuliah berkenaan perbandingan agama ini. Itu di Johor Darul Ta'zim ya. Johor Darul Ta'zim, lama dah cerita ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkat negeri Johor, berkat negeri besang saya di Johor. Okey, baik. Ya, ini dia. Ini dia. Raja Zaris Sofia, betul. Al-Kitabul Muqaddas. Buka muka surat mula-mula Cikgu Din. Kita buka muka surat mula-mula Cikgu Din. Apa dia sebut? Tengok. Tengok tuan-tuan. Saya baca ya. Fil bada'i khalaqallahu samawati wal ard. Fil bada'i khalaqallahu samawati wal ard. Katanya, seawal-awal penciptaan yang Allah buat di bumi ni ialah langit dan bumi. Tengok. Apa yang kita nak sebut sini. Mereka pun guna kalimah Allah juga. Itu yang dulu kecoh Cikgu Din. Dulu motor ligat bising sikit di Malaysia. Mama saya Tengku Haizan. Rakan-rakan semuanya. Apa yang kecoh di Malaysia tahun 2009, ingat ke tidak? Apabila orang Kristian Katolik minta nak guna kalimah Allah dalam surat khabar mereka. Jangan lupa isu ini. Ini isu besar di Malaysia. Isu besar di Malaysia. Kami jawab isu ini dengan 3 penulisan. Ketika itu saya bersama dengan Samaha Mufti Wilayah ketika itu, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan Dr. Muhammad Aizam Mas'ud. Kami menulis 3 buku untuk menjawab isu itu di Malaysia. Antaranya isu kalimah Allah, tajuk kedua keabsahan penggunaan kalimah Allah, ketiga hukum penggunaan kalimah Allah. Ni buku 3 buku ini Jakim ambil, Jakim sebar dan disebarkan secara percuma. Dan orang pandai bahasa Inggeris, terjemah bahasa Inggeris disebar secara percuma. Alhamdulillah. So dalam Bible Arab tadi pun guna Allah. Itu yang kita sebut dalam Holy Trinity, mereka percaya bahawa Allah. Itu yang mereka nak guna kalimah Allah tu, Ustaz Khairul Abbas. Apabila berlakunya nak guna kalimah Allah di Malaysia ni, umat Islam berpecah pada 4 golongan. Pertama, golongan setuju. Dia kata tak apa nak guna, tak ada apa. Ini ayat Qurannya, ini hadisnya. Kurang-kurang mereka dekat dengan dakwah kita. Ada golongan yang setuju. Tak apalah. Kedua, ada golongan tak setuju. Ni di kalangan orang Islam ni. Yang tak setuju. Kami sanggup mati tu daripada beri lafzul jalalah diguna oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah. 2 golongan. Golongan ketiga yang jenis tak ambil berat sangat. Tak apalah. Mufti dah ramai, qadi pun ramai, guru jekoh pun ada, ustaz-ustaz kita, ustazah kita pun ramai, pendakwah pun ramai. Biar mereka lah selesaikan. Cuba tengok. Dan pendakwah pula macam-macam pandangan. Macam-macam aliran. Macam-macam stand. Sekalipun dalam isu sebesar ini. Isu sebesar ini. Yang politik, sokong stand politik. Yang nilai akademik, sokong nilai akademik. Tuan-tuan, cukuplah berpolitik. Sekalipun dalam isu akidah. Kenapa kita mesti nak berbeza dengan awak sebab awak tak selari dengan saya mesti tak sama dengan awak? Kenapa ya? Inilah orang kita.
Kita mesti letak prinsip mulai hari ini, ilmu mesti mengatasi politik. Selama mana politik mengatasi ilmu, ilmu yang benar akan dipolitik-politikkan. Tetapi bila ilmu mengatasi politik, politik yang tak betul akan dibetulkan oleh ilmu yang benar daripada Allah. Tu dia. Dan golongan keempat, golongan tak tahu langsung benda ni berlaku di Malaysia. Ni golongan malang lah. Akidahnya sudah dihina, dicerca seperti itu. Orang-orang Roman Katolik, saya bercakap atas kapasiti pengalaman tuan-tuan. Saya di unit ancaman agama. Ya, cawangan akidah. Bahagian penyelidikan dan perancangan 10 tahun di Putrajaya menangani isu-isu sesat, terutamanya isu ancaman agama lain. Seperti Kristian, sepertinya Hinduism, Sikhism, Buddhism dan lainnya. Walaupun rakan-rakan kita daripada agama lain tu ramai, kita nak cari keharmonian itu. Maka ada kawan-kawan daripada agama lain baik akhlaknya, elok. Mereka pun tak seronok, tak suka kalau bergaduh sebab-sebab benda begini. Tetapi kita kena bersedia, ya. So saya beritahu kepada kawan-kawan Kristian, saya kata kenapa nak guna kalimah Allah? Mereka kata sebab dalam Bible Arab. Tengok tu. Cuba tengok tu Cikgu Din. Bible Arab kami dah lama dah guna Allah. Alif Lam Lam Ha. Allah. Yang kita dah baca tadi. Tapi saya nak tunjuk dekat lagi. Allah. Tu Cikgu Din, Allah. Ya. Sedangkan kalimah Allah ni tak ada dalam Bible yang bahasanya asal. Bahasa asal Bible ni, apa bahasa asalnya? Greek. Tapi kita tak lupa, Bible ni terdiri daripada dua komponen. Dua komponen. Ya. Satu komponen. Saya tak faham apa Encik Hakim maksudkan. Satu je nak cakap suara tu biar kuat lagi dan lagi. Tak boleh dah. Suara saya sekadar ini saja Encik Hakim. Okey, baik. Bila sebut tentang Bible, dia terbahagi pada dua bahagian. Pertama disebut Old Testament. Old Testament ni dianggap 5 kitab awal di depan itu dianggap Taurat. Dianggap Taurat. Genesis, Leviticus, Numbers, Exodus dan Deuteronomy. Dan bakinya itu beberapa buku-buku lain. Ya. Bahasa asal Bible, betul? Bible bahasa asalnya, kalau Old Testament ditulis dalam bahasa Hebrew ataupun Al-Lughatul Ibriyah. Tanya orang Kristian, tanya kawan-kawan yang mendalami ilmu seperti ini, apakah original language? Original language, bahasa asal bagi penulisan Old Testament. Dalam penulisan Old Testament ditulis dalam bahasanya Hebrew ataupun Al-Lughatul Ibriyah. Ada pengkaji kata bahasa lebih klasik, Aramaic language. Terima kasih Wan. Aramaic language. Dan New Testament, perjanjian baru, ditulis dalam bahasa Greek. Dalam bahasa Greek language. Maknanya bahasa asal bagi Bible, yakni Old Testament ialah Hebrew ataupun Aramaic, Al-Lughatul Ibriyah. Manakala dalam perjanjian baru New Testament ditulis dalam Greek language, dalam bahasa Greek. So makna original language hanya dua, Hebrew dan Greek. Soalnya sekarang dalam Hebrew dan Greek tak ada kalimah Allah, tak ada. Dalam Bible Arab ada, betul, sebab Arab bukan bahasa asal, itu bahasa sudah diterjemah Bible. Dalam Bible Melayu pun guna Allah. Dalam Bible Melayu ini pun guna Allah. Guna Allah. Kenapa? Sebab bahasa Melayu bukan bahasa asal Bible. Dia hanya terjemahan. Bible ni tuan sudah diterjemah dalam 2000 bahasa. 2000 different languages. 2000 bahasa. Sudah diterjemah 2000 bahasa. Ya. Cuma bahasa asal. Bila kita nak berhujah bahasa asal, apa bahasanya?
Bahasa Greek bagi New Testament, bahasa Hebrew dan Aramaic bagi Old Testament. So original language kalimah Allah tak ada. Sebab orang-orang Yahudi yang bercakap bahasa Hebrew, bahasa Aramaic, bila mereka panggil Tuhan, mereka tak panggil Allah, sampai sekarang pun tak panggil Allah. Mereka tak panggil Allah. Lalu mereka panggil apa? Mereka panggil apa kalimah Tuhan tu dalam original language, Hebrew language and Aramaic language. Tak lain tak bukan mereka panggil dengan 5 perkataan. El, Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai. El, Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai. Itu disebut Ismael, El. Israel, El. Daniel, Daniel, El. Mereka panggil Tuhan El, Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai. Bila saya sebut kepada kawan-kawan Kristian, termasuk most reverend yang kita temui dalam Palace of Justice, Istana Kehakiman Putrajaya, tuan-tuan, isu kalimah Allah ni, saya orang yang terlibat sehingga ke kamar perbicaraan. Dengar baik-baik, ni live ni, dan didengar oleh semua orang. Tolong confirmkan. Saya orang yang terlibat hingga ke kamar perbicaraan di Palace of Justice di Putrajaya. Maka saya kata, kenapa awak nak guna Allah, sedangkan dalam original language bagi penulisan Old Testament ialah El, Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai. Ada setengah orang Kristian beritahu saya, kawan-kawan pun, dia kata okey, dalam Old Testament, original language bagi Old Testament itulah Hebrew language, iaitulah Aramaic language, tak ada Allah, okeylah. Tapi boleh jadi kami nak guna Allah ni sebab berpandukan penulisan bahasa asal original language bagi New Testament. Bagi New Testament perjanjian baru. Saya kata lagi teruk. Lagi teruk. Dalam New Testament yang menggunakan bahasa asalnya Greek. Dalam Greek, lagilah tak ada orang Greek dia panggil Tuhan Allah. Tak ada, Cikgu Ding. Tak ada. Dah orang Greek panggil Tuhan apa? Theo. Tu saya kata tulis nota di bawah. Macam Abang Izam kita buat sekarang. Alhamdulillah, terima kasih Abang Izam. Theo. T-H-E-O. Theo. Sebab kita belajar teologi. Teologi, ilmu tentang ketuhanan Tuhan. Theo. Maka orang Greek bila panggil Tuhan Theo. Ada setengah kata bukan Theo tu. Dah Theos. Ada S di belakangnya. T-H-E-O-S. Theos. Saya tahu okeylah, sama ada Theo atau Theos. Yang mustahak dia tak bunyi sama dengan Allah. Tak sama bunyi dengan Allah. Allah. Baik. Theos. Ya, Theos. Kalau ada orang Greek menyembah Tuhan yang sebenar, Tuhan yang sebenar dipanggil dalam bahasa Greek ialah Hotheos. Bahasa lain Hotheos. Kalau ada orang Greek menyembah Tuhan palsu di dalam bahasa Greek dipanggil Tontios atau Tintios. Tontios atau Tintios. Cuba dengar tu. Orang Yahudi bila panggil Tuhan 5 perkataan. El, Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai. Dalam bahasa Greek pula, yang bercakap bahasa Greek yang menjadi original language bagi penulisan New Testament, mereka panggil Tuhan 5 juga. Theos, Hotheos, Tontios, Tintios. Lalu adakah bunyinya sama dengan Allah, Saudara Azman? Saudara Nazura? El, Eloh, Elohim. Ada orang kata Eloh tu sama dengan Allah. Saya kata bukan. Eloh in Hebrew language. Kalau dalam bahasa Arab kita, our language, Arabic language, kita hanya panggil ilah. Jadi El, Eloh. Eloh tu hanya ilah dalam bahasa Arab, bukan Allah. Tu saya katakan El, Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai. Theos, Hotheos, Tontios, Tintios. Sama bunyi dengan Allah? Tak sama. Sebab itu mereka nak guna juga kalimah Allah
Ya, kalimah Allah dengan beralasan dalam Bible Melayu ada Allah, Bible Arab ada Allah. Maka saya kata pada mereka, dalam penulisan kami, 3 buku kita buat waktu itu. Apa dia kata-kata? Kita kata, soalnya kenapa awak mesti refer kepada bahasa Melayu ataupun Arab Bible? Sebabnya, Melayukah, Arabkah, Inggriskah, Urdukah, apa pun, dia bukan original language. Dia bukan original language. Bukan original language. Ya. Sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ni gambaran bila kita belajar sikit, tak banyak tak apa Cikgu Din. Kurang-kurangnya kita nampak bagaimana nak memulakan dakwah. Betapa penguasaan ilmu ini adalah satu perkara yang mustahak untuk menyuluh kepada nur Islam, cahaya Islam. Dan seperti yang saya katakan, kita mesti pasang niat. Naknya belajar sampai mati. Nak belajar sampai mati. Mudah-mudahan ya Allah. Dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan selamat berkat kita hendaknya. Tu dalam perbahasan ketiga ni, Trinity tu kita dah kenal Allah tu apa, sama tak dengan mereka. Walaupun mereka kata Father in heaven itu adalah Allah, kita dah sebut tak sama, tidak sama konsepnya. Bahkan cara mereka guna kalimah Allah itu pun sudah tidak tepat. Apatah lagi kita nak nyatakan kalau benarlah Tuhan tu tiga, Tuhan itu satu mengikut kepercayaan mereka, tapi dalam 3 kepribadian. Ketika Isa bin Maryam, anak Tuhan yang juga Tuhan, dibunuh pada 2000 tahun yang lalu, hari Jumaat pukul 3 petang. Ni disebut dalam Bible mereka. Dibunuh atas tiang salib hari Jumaat. So dia mati. Mana Tuhan mati. So kalau dia mati, sewaktu Isa mati yang dia juga Tuhan, Tuhan Bapa di syurga mati juga tak? Anak Tuhan telah mati atas tiang salib sebab mengorbankan dirinya kepada Tuhan. Itu pun satu benda yang pelik. Kalau Tuhan hanya satu, bagaimana ada Tuhan yang korban, ada Tuhan menerima korban. Dan kemudian Tuhan yang berkorban telah mati. Telah mati. Soalnya Tuhan yang menerima korban, Tuhan Bapa di syurga, mati ke tak? Kalau tak mati, maknanya ada 2 Tuhan. Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Ini saya katakan tuan, the Holy Trinity orang Kristian pun tak faham. Percaya kata saya. Sebab itu saya selalu berharap rakan-rakan Kristian masuk. Kemudian kita berbincang dengan niat yang baik. Nak cari kebenaran. Sebagaimana yang kamu ajar kami pun nak cari kebenaran. Inilah agama yang benar. Ikutlah Jesus Christ Son of Mary. Contohnya. So saya katakan, soal Trinity ni, Zura, betul. Tuhan Bapa tak mati. That's why kalau Tuhan Bapa tak mati dan Tuhan Anak mati, so ada berapa Tuhan? Tidakkah Trinity itu hanya satu Tuhan, bukan 3, tapi dalam satu kepribadian? Kalau satu mati, satu hidup, sudah ada 2 Tuhan. Dan kalau ada satu Tuhan, siapa menghidupkan Nabi Isa yang juga Tuhan? Dan sewaktu Tuhan mati, apa jadi pada dunia, pada universe ni? Apa jadi? Subhanallah. Subhanallah, benarnya Islam. Fitrahnya Islam. Kita nak faham ketuhanan tak pening tuan. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Bukan Trinity. Bukan 3 dalam 1. Bukan Trimurti sebagaimana keyakinan kawan-kawan dalam agama Hindu. Brahma, Shiva and Vishnu Trimurti. Tak. Atas dasar itu, saudari Maziah, kita berdoa mudah-mudahan setelah tamat gambaran asas kepada 3 pandangan ni, 3 bab yang dalam buku ini, kita dapat timbulkan rasa nak belajarlah ilmu ini sikit sebanyak. Nak kembangkanlah pada anak murid di sekolah ataupun anak-anak kita di universiti. Supaya kalau ada cabaran, mereka ada persiapan. Tak banyak pun dah tahu sikit sebanyak. Percaya kata saya, orientalis, mereka belajar Islam, belajar bahasa Arab, alim dalam bidangnya bahasa dan juga ilmu lain.
Tidak mahukah kita orang Islam belajar ilmu Allah yang luas ini dengan memasang niat lillahi ta'ala, membawa manusia kepada agamanya Allah. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian selamat berkat hendaknya. Kita akan tamat di sini. Tamatlah secara ringkas buku kita petang karang. Kalau ada lain, dengar betul-betul tu. Kalau ada lain, maka kita akan teruskan kuliah pukul 5. Saya akan cuba walaupun terlewat, cuba juga nak tengok line tu kadang-kadang tak menentu di sini. So nak tengok saya sahabat-sahabat yang masuk hari ni siapa ya. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang masuk hari ni. Terima kasih Afif, Jia, Abang Naz, Zulkifli, Abang Izam, Kak Farah. Begitu juga Sally, Mamat Safwan, Ustazah Nur Hazlina, Liari Rusmini, Cik Ramala, Hasan Arifai, Abang Din, Cikgu Mazuki, cikgu besar kita, Kak Na saya, Maira Sofia, Abang Haslin, Adinda Ifah, terima kasih, Azam Muhammad, Kak Nur Saadah. Begitu juga Ustaz Khairul Abbas, Suhaimi Makno, ya, Kak Azia, Syarihah Zaitun, Zukurin Shimota, payah nak sebut nama tu ya, Suhaimi. Begitu juga Siti Fatimah, terima kasih, Rusmini, Zianab, Nurul Syarmin Kaswadi, terima kasih Nurul, Kak Zura. Begitu juga Cikgu Din kita, Sally Miur Aziz, Mak Salmi Sabeki, Norin, Saudara Alwi, Abang Din, Amiruddin, Efi Rahmat, Cik Rakiyah Long, Azlinda, Ni Amin, Ni Musafa, Nur Kasih, Siti Fauziana Abdul Razak, ya, Kak Azura saya, Roslan, Abang Azizi, Kak Azura Abdul Karim, pembaca berita TV3 kita. Kakak angkat saya ni tuan-tuan. Suhaimi Makno, adik Wan Hairoyani, terima kasih Wan. Kak La, Abang Rahim, Nur Hayati Rajikan, Azman Makno, Cik Rakiyah Long, adik Dr. Safia, Azman Makno, Efi Rahmat. Begitu juga Maisarah Zakaria, Azman Makno, ya, Sahudin, Usman Dahlan, terima kasih Ma. Terima kasih Man ya. Azman Makno, Syekh Suhairi, sahabat saya daripada Melaka. Begitu juga Eliza Zaini, Firdaus Muhammad, Musta'inah Masbah, terima kasih. Abbas Syahrizal, Ihsan Ba, terima kasih. Begitu juga Muhammad Zamzuri, terima kasih. Abang Din daripada Johor, Hamid Mid, Kak Maznah, Kak Radin, Salahuddin, ya, Kak Maznah, Nurzura Mak Nampia, Syarihah Zaitun, Salmimi, Noria Hasan, terima kasih. Nurzura Mak Nampia, Mama Tengku Haizam saya, Noria Hasan, terima kasih. Kak Rabi Atung, kesalam pada abang Kak Siti Akmal, Lida Mamat, Noria Hasan, Alwi Muda, ya, Hamid Mid, Umi Syarifah Zubaidah, Nur Azman Ikhsan, Maliman, Nur Saadah Lun. Itu juga Zahari Nur Embung, Salmimi, Abang Rus Adi, Zulkifli Ahmad, ya, Uwan Molek, Nurul Syarmin, Syarul Izam, Awin, Zulkifli Ahmad, Mamat Zulhelmi, Motoliga, Salihah Aziz, Cikgu Syaruzlin, Hamid Mi, Ziana, Farah Majid, Encik Hakim. Cik Hakim mana ni? Tak apa. Syahrul Azwan, begitu juga Muhammad Zulhelmi, Khairuddin Idris, Saidah Muhammad, ya, begitu juga rakan-rakan Syarihah Zaitun, Abang Rosadi Hamdan, Abang Izam, ya, rakan-rakan ramai ni ya. Zulkifli Ahmad, terima kasih.
Nur Mimi Mansur, terima kasih Kak Mimi. Hamid Mi Maziah, terima kasih. Lia Ia, Zulkifli Ahmad. Begitu juga rakan-rakan Jid Nur, terima kasih. Nur Hayati Rojikan, Nur Zura, terima kasih. Tak lupa juga kepada Azma Makno, Muhammad Ikhwan, terima kasih Ikhwan Alif, Radin Jamaliah, Fakrin Razali, Aziah Usuf, Salmimi, Kak Kamsiah Putrajaya, Salihin, terima kasih Hin, Salmimi, Muhammad Amin, terima kasih. Terima kasih Abbas Syahriza, Zahari Nur. Begitu juga Salmi Ismail, Mio Aziz, terima kasih. Nurah Rahman, terima kasih. Sazana Hazlina, Faizul Astari. Tak lupa juga Naimatul Afidah, terima kasih Naimah. Nur Saadah, Soleh TBC, Syar Ishaq, Bariah Umi, terima kasih. Bariah daripada Shah Alam, terima kasih. Faizul Astari. Begitu juga Muhammad Yasin, terima kasih Mat. Rakan-rakan Muhammad Ashraf, terima kasih. Musafir Senja, terima kasih. Rakan-rakan sekaliannya, mudah-mudahan selamat berkat. Jam 5 nanti atau lebih-lebih sikit, saya tengok line kita macam mana, kita akan sambung. Jangan lupa setiap kuliah kita ini sudah pun di-upload di dalam channel Yayasan Tuan Sarifah. Yayasan Tuan Sarifah, SARIFAH, Sarifah. Jadi boleh dapatkan dan saya bawakan insya-Allah ya. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin.